Bolehlah kat tinggi ni, Tak Haji. Okey. Pasal rendah pun, tak apa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita ucap kesyukur. Kita ucap terima kasih kepada Allah di atas nikmat dan rahmat daripadanya. Sekarang kita boleh hidup di atas dunia. Jadi bapa yang dirahmati Allah, kehidupan kita di atas dunia ni adalah satu ujian, satu sudia daripada Allah sebagai Tuhan nak tengok keadaan diri kita ni setara mana kita jadi satu hamba Dia. Dan kita kena yakin kehidupan kita di atas dunia bukan kehidupan yang abadi. Kehidupan kita di atas dunia adalah singohai yang sebentar, singohai yang sementara untuk kita menuju pergi kepada tempat yang kekal bagi kita, iaitu akhirat. Sebab tu hari ni saya dan saya harap ibu bapa sekalian cuba kita pakat renung, cuba kita pakat nak, cuba kita pakat selidiki di atas diri masing-masing. Saya selidiki di atas diri saya dan saya harap ibu bapa sekalian selidikilah diri masing-masing. Untuk kita cari kesenangan, untuk kita cari kejayaan. Kerana semua manusia yang berada di atas dunia, tak kira kecil besar, tua muda, semua tu nak dan perlu kepada kejayaan. Nah, kita duduk di atas dunia, kita nak jaya. Begitu juga kita nak menuju ke akhirat, perlu dan berhajatnya kita kepada kejayaan. Kerana kita sudah yakin akhirat adalah dua tempat saja. Satu syurga
dan yang keduanya neraka. Tempat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala cedek dan sedia ke untuk hamba dia yang mukmin. Untuk hamba dia yang banyak melakukan ketaatan kepada dia seketika berada di atas dunia. Dan tempat yang kedua yang dikatakan neraka, Allah Subhanahu wa taala cedek dan sediakan neraka ni untuk orang yang sombong dan orang yang tak padu, tak dengar tegur daripada Allah. Maka tidak ada tempat yang ketiga di alam akhirat. Maka di atas maksud inilah saya dan saya harap ibu bapa sekalian, cuba kita ambil diri kita ni dan cuba kita tanya diri kita, aku sekiranya kalau Tuhan mati aku pada saat ni, di tempat manakah aku akan berada? Syurga atau neraka? Nah, ni kita kena buat persoalan. Ni kita kena buat pertanyaan. Kenapa yang kata sedemikian? Kerana kalau kita tak buat persoalan dan kita tak buat tanya diri kita, maka kita berasa kata kita ni dah kena. Perasaan yang tertanam dalam diri kita, kita kata tak apa dah, aku duduk setahun ni, aku Islam, aku dah beriman. Kalau kita tidak buat persoalan dan pertanyaan, tapi kalau kita tanya diri kita, adakah Islam yang seperti Islam aku ni hak boleh selamat? Adakah iman yang seperti mana iman hak aku sekarang yang boleh selamat? Nah, kalau sedemikian, kita akan temung dan kita akan cari jawab. Nah, sebab tu hari ni ibu bapa yang dirahmati Allah, kita kena berasa gerung dan kita kena berasa pusing di atas satu perkataan yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kata dalam sepotong hadis. Kita ambil hadis Nabi saat ni, kita mari ukur tengok diri kita. Nabi kata, ya'ti 'alan nasi zamanun, lagi akan datang. Yakni masa Nabi kecek tak berlaku lagi benda ni. Tak zahir lagi, tak terbit lagi. Ya'ti, lek depan lagi Nabi kata, nak terbit, nak datang. 'Alan nasi, di atas manusia, zamanun, satu masa. Masa depan ni saya kecek kapung-kapung. Masa depan akan berlakulah di hadapan akan berlakulah di atas manusia. Pada masa tu la yabqa minal islami illa ismuh. Tak akan tinggal amalan manusia. Tak akan tinggal pada diri manusia amalan Islam. Nak tengok amalan Islam, nak tengok pakaian Islam, nak tengok sifat orang yang Islam, tak terbit dah pada diri manusia. Illasmu. Malaikat masih lagi kekal, masih lagi tinggal pada diri manusia, nama yang nama Islam. Masa Nabi kita kecek, masa Nabi kita ucap, perkara tu tak zahir lagi. Nah, pasal apa? Kerana manusia pada masa Nabi, apakala sebut, apakala mereka ambil Islam, apakala mereka beriman, sifat Islam, sifat mukmin akan keluar daripada diri mereka. Muslim, lagu mana pergi perangai orang Muslim. Mukmin, lagu mana pergi perangai orang mukmin. Berarti mukmin dengan Muslim, dia duduk sekali. Dia boleh beza di antara kafir dengan munafik. Nah,
Apa kalau sebut kata Muslim, bukan orang munafik, bukan orang kafir. Sebab tu Nabi kita kata, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu. Wa masajiduhum kharabun minal huda. Ini Nabi kita kece. Nah. Dan tak tubik amale Al-Quran. Apa kalau sebut kata Al-Quran illa rasmu, malaikat tulis. Nah, nak tengok amale Quran pada diri manusia tak terbit. Apa kalau nak tahu Quran hanya dikata ke satu tulis, satu surat. Dan hak Nabi kita kata wa masajiduhum kharabun minal huda. Dan masjid-masjid mereka tu kosong, tidak ada hidayah. Nah, orang mari masjid dengan orang tak mari masjid tidak ada beza. Nah, tidak ada perbezaan. Tidak berlakunya seperti mana pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada masa Nabi masjid kia batai tamak, atak kelepoh daun tamak, tapi apa kalau orang mari di masjid ada perubahan. Nah, ada pertukaian. Nah, daripada tak molek kepada molek, daripada tak baik kepada baik. Kerana apa? Kerana masjid pada masa dulu dipenuhi dengan hidayah. Nah, masjid pada masa ni, pada masa yang mana Nabi kita kata kharabun minal huda. Kosong, tak ada hidayah. Berarti mari masjid dengan tak ada mari masjid tak ada beza. Sebab itu tidak ada kererohan dan tidak ada kegemaran bagi orang tengok masjid untuk nak mari tunai, nak mari ambil hidayah. Kenapa? Kerana hidayah tidak ada di dalamnya. Sedangkan masjid, kita sudah maklum bahawasanya tempat yang Tuhan taruh tu, tempat yang Tuhan letak hidayah. Tapi masa ni, masa yang mana Nabi kita kecek, masjid dikosong daripada hidayah. Maka di atas maksud ning saya dan saya harap ibu bapa sekalian cuba kita renung sebentar. Cuba kita pejam mata sekejap. Adakah masa yang mana Nabi kita kecek hari itu dah kena masa kita? Kau belum lagi datang. Nah, kau belum lagi timbul. Yang mana Nabi kita kata hari ini Islam tak ada dah malaikat nama. Nak tengok amalan Islam tak boleh tengok dah. Nah, Quran tak terbit dah pada diri orang-orang yang beriman. Tak terbit pada diri orang-orang yang Muslim. Apa kalau sebut kata Quran hanya dikenali dengan sebagai satu surat dan satu tulisan. Nah, kena dah pada masa kita. Berlaku dah pada masa itu. Nah, berlaku dah pada berlaku. Sebab tu hari ni saya dan saya harap ibu bapa sekalian untuk kita nak kembali kepada jalan yang selamat, untuk kita nak kembali kepada jalan yang betul, tak lain tak bukan kita pergi dua perkara. Hak ni kita tak boleh tinggal. Apa kalau kita ada dua perkara pada diri kita, selamat diri kita, dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Fa in taruddu, nah, jikanya kita tu ada pertelikoh, ada balam batah. Nah, Tuhan suruh kita ni kembali kepada Allah dan Rasul. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, taraktu fikum syai'aini, aku tinggal kepada puak kamu dua perkara. Lan tadillu, Nabi kecek dengan lan dengan nun. Ulama kata, apa kalau kita pergi sungguh dua perkara ni, kita tak akan bertemu jalan kesesatan. Lan tadillu, kamu tak akan bertemu dengan kesesatan, ma dumtum mutamassikin bihima, selama mana kamu berpegang dan kamu iktimad dengan dua perkara yang aku tinggal. Mana dia dua perkara? Satu, kitabullah, Quran. Yang pertama Quran, wa sunnati rasulih, dan yang keduanya jalan ni bagi Rasul. Nah, jalan ni bagi Rasul.
sunnah-sunnah Rasul. Apa kalau kita iktimak, kita pergi sungguh, kita ambil sungguh dua perkara ni, kita selamat. Dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Sekalipun suasana dah jadi pertukaran. Tapi kita selaku orang mukmin, kita selaku orang yang beriman, diri kita tak berubah. Tetap dia jadi mukmin, tetap jadi mukmin. Oleh itu saya seru pada diri saya dan juga ibu bapa sekalian, cuba-cuba kita pakai usaha. Sedaya upaya kita jangan tinggal Quran dan hadis. Insya-Allah nah. Mudah-mudahan kita jaya dunia dan akhirat. Ni mana tak haji ni? 170 nah. Atas. Kembali kita kepada pelajaran yang mana kita belajar, yaitu tentang masalah semaya nah. Qala musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kalbih orang yang memelihara ke solat, kalbih ketinggian, keutamaan, ikutlah kita nak buat makna ke apa tak haji itu. Nah, keutamaan orang yang memelihara ke semaya. Dua perkataan di situ kita kena ambil tahu. Pelihara dengan kerja, dia ada beza. Nah, satu kita kena reti di atas perkataan memelihara, bukan makna mengerja. Di sini Pak kita kena faham. Yang kedua semaya. Kita kena kenal rupa semaya. Kalau kita tak faham, kita tak pandai beza di antara jaga dengan buat, maka kita tak akan temu kejayaan. Semaya yang mana kita buat tu tak akan hasil maksud. Nah, kerana maksud tu ya ada lebih. Orang panggil ada perbezaan di antara kerja dengan memelihara. Maka pada hari ini musannif kita rahimahullahu subhanahu wa ta'ala nak royak kepada kita selaku orang yang mukmin tentang masalah keutamaan, ketinggian bagi orang yang memelihara kesemaya. Bukan orang buat semaya, bukan orang yang mengerja kesemaya. Nah, kerana ya kita kena faham tak haji nah. Bapa yang boleh musannif kita rahimahullahu subhanahu wa ta'ala nak royak kelebihan dan ketinggian orang yang jaga semaya. Kerana kelebihan ni hanya terdapat bagi orang yang pelihara semaya. Kelebihan ni tak akan hasil, tak akan dapat bagi orang yang mengerja semaya. Nampak tak tu? Orang yang mengerja ke semaya tak akan boleh. Pasal apa lagu tu? Barang kali di dalam mengerja ke semaya tidak ada kekosongan dan tidak ada nilai daripada Allah. Hena. Apa kalau sebut kata orang yang memelihara ke semaya, dua perkara dia akan hasil. Khusyuk, khusyuk hati dan tawaduk. Tawaduk hati dan khusyuk anggota. Hati dia tenang, anggota dia tetap. Apa kalau sebut kata orang yang memelihara ke semaya. Nah, dia tak serupa dengan orang kerja semaya, orang buat semaya. Kadang-kadang anggota zahir saja dia buat, tubik rupa semaya, pada hakikat rupa batin bagi semaya dia tak akan hasil. Maka akan dapat ke tak? Boleh ke tak kelebihan ni? Tak akan hasil. Tak akan dapat. Hena. Ini orang panggil kata, cuba kita faham, cuba kita reti di atas kecek-kecek hak ulama kita kecek. Dan Tuhan sendiri pun suruh kita jaga. Bukan Tuhan suruh buat.
Hafizu 'alas salawati. Mu kena pakak jaga nah. Segala semaya yang mana aku fardu dan aku wajib di atas diri kamu. Wassalatil wusta. Lebih-lebih lagi yang utama kamu kena jaga semaya wusta. Jadi saya buat terlebih ayat ni nak royak kata Tuhan suruh kita jaga semaya. Bukan Tuhan suruh kita buat semaya. Nah. Patut ni kita kena tengok diri kita lah hari ni termasuk dah kodok diri kita tu di dalam orang yang jaga semaya. Kodok panggil, duk nama kata orang buat semaya. Ya, kerana kalau diri kita ni duduk di atas orang yang buat semaya, orang yang mengereja ke semaya, tak termasuk lagi diri kita dalam orang yang melihara ke semaya, maka semaya yang mana kita kerja, dia tak akan hasil kesempurnaan. Dia tak akan dapat kesempurnaan. Pas bezor mana? Dia antara kerja semaya dengan pelihara semaya. Buat semaya dengan jaga semaya. Bezor mana? Bezor hanya di sudut dunia. Orang yang mengereja ke semaya lepas di sudut undang-undang Islam. Nampak nak? Di sudut undang-undang Islam terlucu. Jadi pihak imam, pihak raja nak mari takzir. Raja nak menjatuhkan hukumnya, kata dia ni orang tinggal semaya. Tak boleh. Kerana apa? Kerana dia sudah kerja semaya. Dia sudah semaya. Tapi, apa kalau dia tak termasuk, tak kena dalam orang yang memelihara ke semaya, maka memelihara ke semaya ini kena serah kepada Allah. Apa kalau kembali keligi ke alam akhirat, di mana tempat yang Tuhan nak letak? Itu wallahu a'lam. Kalau Tuhan ada kasih belah diri kita, Tuhan buh dalam syurga. Kalau Tuhan tidak ada kasih belah, neraka lah tempat kediaman kita. Pasal apa? Pasal kita tak termasuk dalam orang yang memelihara ke semaya. Wailul lil musallin. Tuhan kata. Jangan ingat kata kita semaya nak lepas dan nak kelucut daripada neraka. Nah. Ada satu lubang, satu telaga di dalam neraka Jahannam. Tuhan cedek lil musallin bagi orang semaya. Ha ni. Bagi orang semaya. Sebab tu yang boleh saya buat terbit masalah hak ni nak kita ada beza di antara pelihara dengan jaga. Ha ni pelihara dengan kerja. Nah, pelihara orang yang memelihara ke semaya, lagu mana kedudukan dia? Orang yang mengereja ke semaya, lagu mana kedudukan dia? Nah, hari ini kita berani tepuk dada dah kata kita selamat dan lepas daripada neraka. Kita semaya, tapi semaya kita setara mana? Kita kena tanya diri sendirilah. Jangan kita tengok orang. Kita tengok diri kita masing-masing. Saya tengok diri saya dan saya harap ibu bapa sekalian pakat tengok diri masing-masing. Hari ini kita semaya ni masuk dalam memelihara ke semaya ataupun duduk dah hanya sekadar kerja semaya. Situ kita boleh buat perbezaan. InsyaAllah kita bakal usaha ni. Maka hari ni kita mari nak belajar, mari nak mengaji tentang keutamaan, tentang ketinggian, kelebihan orang yang jaga semaya. Nah, orang yang jaga semaya, bukan orang semaya ni. Orang yang jaga semaya. Tadi mana? Baik. Faham tak dah? Berasa reti dah kedak saya rakyat ni. Ni pala cerita ya baru ni saya dah buat terbit dah hurai pala cerita supaya kita apa kalau kita masuk ke dalam sikit mudah hingga. Nah, kita boleh beza di antara pelihara dengan kerja. Dan yang kedua kita kena kenal rupa semaya, diri semaya. Hari ni kita kenal setara mana semaya? Hari ni kita kenal setara mana semaya? Takji. Takji kenal semaya setara mana?
Apa kalau sebut kata semaya? Kalau orang tanya kata gapo gak semaya? Rukun 13 itulah. Apa nak? Takbir, niat, Fatihah, qiyam, rokok, iktidal, sujud 2 kali, tahiyat. Kita boleh baca hak tu ya rupa semaya. Tu semaya. Tu hanya rupa zahir bagi semaya. Satu tangga lagi kita kena usaha, kita kena pisah. We kena rupa semaya yang batin. Apakah diri semaya? Iaitu semaya dia ada 2 rupa. Satu rupa zahir, yang kedua rupa batin. Rupa zahir apa nama? Supaya dengan hak bila tadi. Rupa batin, masa kita baca Fatihah, apa hati kita? Hati kita duduk di mana? Masa kita takbir, hati kita duduk di mana? Masa kita baca tasbih hak sunat dalam semaya, hati kita faham setara mana? Tu semaya. Nah, tu diri semaya. Walaupun tubik dah kenal rupa semaya, adakah diri kita ni termasuk dalam orang yang memelihara ke semaya? Dah. Banyak lagi perkara yang berkaitan dan sakut dengan hak nak dibilai kata kita orang jaga semaya. Nah, maka nak royak ketinggian hak ni lah ni. Pada itu nah. Baik kita pergi kepada cerita yang seterusnya. Kata musannif kita rahimahullah, dan telah datang pada hadis Nabi, telah datang di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ada kecek. Nabi kita ada kata semasa dia hidup 1400 tahun lepas. Nah, Nabi kata lagu mana? Bahawasanya orang yang memelihara ke atas mayanya. Ni Nabi kecek. Nak royak benar sungguh. Kalau orang ngaji kedah, dia tahu Nabi kita kecek dengan bahawasa. Berarti benar hak selepas daripada bahawasa ni, benda yang nak bakit dusta tak boleh. Padahal perkataan Nabi ni kita selaku umat nak bakit dusta tak boleh dah. Napa? Orang panggil satu ucapan, satu kecek yang tahqiq, yang menunjuk di atas benar hak sungguh. Nah, kata di Nabi bahawasanya orang yang memelihara ke atas maya dan orang yang menyempurna ia orang dan menyempurna ia orang tadi akhir rukunnya rukun semaya. Tiap-tiap daripada rukun semaya yang 13 baik, yang 15 baik, yang 17 pun baik, di atas kira dan bilangi ulama-ulama kita. Setengah kata 13, setengah kata 15, setengah kata 17. Hal tu di atas capur dan tolak dan sebagainya. Tapi termasuk rukun semaya bagi kita ialah 13. Hena. Nabi kata orang jaga semaya, orang yang melakukan semaya buat satu-satu rukun daripada rukun semaya itu di atas rupa yang sempurna. Sini pula kita kena kaji. Di sini pula kita kena faham. Tahap mana rukun yang sempurna? Tahap mana rukun yang tidak sempurna? Ini kita kena halusi. Nah, dua Nabi kita kecek. Orang jaga semaya, orang buat rukun semaya itu dengan jalan sempurna. Baik. Sedikit saya pergi tentang masalah bak jaga. Pasal kita nak usaha ni. Nah, saya nak usaha diri saya supaya nak masuk dalam orang yang jaga semaya. Jadi
tok ake tok ake namu kata kita orang yang jaga semaya, kalau kita tak boleh jaga segala wazifah bagi semaya. Tak dinamu dan tak dibila ke kita ni orang yang jaga semaya, kalau kita tak usaha segala perkara hak berkaitan dan hak bersakut dengan semaya. Cuba kita bila gapo perkara yang bersakut dengan semaya. Satu, syarat-syarat semaya. Yang kedua, rukun semaya. Yang ketiga, abaat bagi semaya. Yang keempat, hai'ah bagi semaya. Nah, baik. Kita rujuk kembali kepada tahap yang pertama, syarat bagi semaya. Nah, syarat bagi semaya ni juga hati kita, diri kita kena laku ke di atas jalan yang sempurna. Semaya kita sah kalau kita tak ambil wudu. Syarat bagi nak tunai ke semaya, iaitu kena lagu mana? Kena ada suci, kena suci. Suci daripada najis dan suci daripada hadah. Hadah dia ada dua, hadah kecil, hadah besar. Kenapa? Hadah kecil, hadah besar. Baik. Najis ada dua, najis zahir, najis batin. Mana najis zahir? Mana najis zahir? Najis zahir, najis yang kita dapat kelih ning lah. Tai ayat, tai cicak, semua benda-benda yang membawa ke jadi tak sah semaya kita. Najis batin, dosa-dosa yang ada pada hati kita. Dosa-dosa yang ada pada diri kita. Kena bersih. Sebab itu syarat kesempurnaan bagi wudu. Wudu syarat bagi sah semaya. Apa nak? Wudu syarat bagi sah semaya. Syarat bagi nak sempurna wudu. Nak sempurna air semaya ni. Diri kita kena bersih daripada segala dosa. Bukan kita kecek di sudut sah tak sah, kecek di sudut sempurna. Apa kalau wuduk kita tidak sempurna, kita ambil guna wuduk ni pergi buat semaya. Sempurna ke tak semaya kita? Tak sempurna. Ni nak win apa? Saya tunjuk nak win apa kata memelihara ke semaya. Berarti setiap perkara yang berkaitan, setiap perkara yang ada hubung dengan semaya, kita kena jaga jadi sempurna berlaku. Lepas tu kita cek kelih lah. Saya akan satu contoh wuduk saat ni. Syarat lagi semaya, tutup aurat. Bagi kita laki-laki antara pusat dan lutut. Bagi perempuan sekalian tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Pakaian yang mana kita nak tutup aurat ni. Nah, pakaian hak untuk kita nak menutupi aurat kita ni, kena pakaian yang halal. Kena pakaian yang bersih. Kena kira habis nah. Kena cek habis, kena hitung habis. Halal di sudut hasilnya nak terbit, nak jadi pakaian ni juga kena benda yang hasilnya itu daripada benda yang halal. Baru semaya kita semaya dengan pakaian ni jadi sempurna. Pasal Nabi kita kata, orang jaga semaya. Satu, pergelak situ. Kita kena kata wirti, kena pahal, kena win nampak masalah bak jaga sana ni. Nampak dah setengah nah. Nampak dah sikit-sikit. Nah. Satu, orang yang memelihara ke atas semaya dan orang yang menyempurna dan menyempurna ia orang tadi. Orang hendak semaya ni. Dia usaha, dia pisah buat jadi sempurna akhir rukun semaya. Ni diri semaya. Apa kalau
Hak tadi benar luas semaya. Benar hak berkaitan dengan semaya dia kena jaga. Setelah dia naik mari takbir. Allahu Akbar. Satu-satu rukun daripada rukun semaya ini dia kena buat jadi sempurna. Lagu mana sempurna takbir? Lagu mana sempurna qiyam? Setara mana sempurna Fatihah, rokok dan sebagainya? Dia kena buat dengan rupa sempurna. Itu dia. Apa jadi? Gapo Nabi kita nak raya? Orang jaga semaya, orang melakukan satu-satu rukun semaya dengan rupa sempurna ni. Gapo pedah dia? Nabi kita kata, keluarlah semayanya itu putih bercahaya-cahaya. Allah Subhanahu wa taala menjadi semaya hak kita semaya ni. Allahu Akbar. Mulai kita takbir semaya, Allah jadi ke rupa semaya kita tu putih berseri-seri. Satu betul. Satu orang panggil satu jiran. Satu zat. Satu tubuh yang akan tolong kita selepas pada kita kembali keligi ke alam akhirat. Napa? Ni hak Nabi nak royak. Ni hak Nabi nak cerita. Semaya kita akan mengeluarkan, akan terbit, akan jadi satu tubuh yang putih. Yang bercahaya-cahaya. Kita biasa dengar Nabi kita kata, apa kalau kita masuk kubur? Nak win apa? Apa kalau kita masuk kubur? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang mukmin, bagi orang yang muslim, yang sempurna iman dia, yang sempurna mukmin dia. Nah, apa kalau dia masuk kubur, kita akan kena menemui dengan gapo? Kita kena temu dengan gapo kita masuk kubur? Mula-mula sekali kita temu dengan pria. Muka nakik. Muka nakik. Muka nakik akan mari soal. Muka nakik akan mari tanya. Ni nak lari tak lepas. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka. Nah, 5 soalnya, 5 pertanyaan yang muka nakik akan mari kata, akan mari tanya kita orang mati masuk kubur. Baik. Tapi kalau orang mukmin, orang mukmin yang sempurna, seketika malaikat cabut roh dia tu, dia boleh ucap kalimah la ilaha illallah. Apabila dia masuk kubur, malaikat soal kepada dia, soal supaya dengan orang lain lah juganya. Tapi pria yang menjawab, amalan yang kita kerja seketika kita duduk di atas dunia. Apa kalau kita jaga semaya kita duduk tunggu di ujung kepala. Malaikat muka nakir masuk kolek kepala. Semaya kata mu jangan masuk dekat nah. Dia ni semasa duduk di atas dunia dulu. Tuan aku ni semasa duduk di atas dunia dulu. Tak kira hujan, tak kira panas, tak kira boleh makan, tak kira sakit, tak kira demik. Dia rela. Dia jaga diri aku ni. Nah, aku tu beri semaya. Hari ni kewajipan, tanggung jawab aku terhadap dia, aku kena jaga dia. Mu jangan masuk depan, masuk ke aku ni. Kata di Nabi, malaikat undur terbit daripada ujung kepala nak tanya tak boleh. Masuk kolek kaki, puasa pula duk tunggu. Masuk kolek kanan, sedekah duk tunggu. Masuk kolek kiri, silaturrahim duk tunggu. Pendek kata, pak tape. Nah, pak tape, muka nakir masuk mari nak soal dia, masuk mari nak tanya dia tu tak boleh masuk. Nabi kata lagu mana? Muka nakir jawab. Muka nakir tanya dia tu duduk dengan jarak yang jauh.
Dan kita tak akan sedar, kita tak akan khabar Tuhan panggil nak bangkit daripada kubur. Kerana apa? Kerana amalan kita duk jaga, amalan kita duk tunggu. Ni nak win apa? Sebab tu Nabi kata orang jaga semaya, orang melaku ke semaya, satu-satu rukun tu dengan jalan sepenuh. Nah, apa kalau kita Assalamualaikum paling kanan, Assalamualaikum paling kiri, Allah menjadi kesemaya hak kita buat dengan sepenuh saat itu, satu tubuh, satu bentuk ke. Yang putih lagi pula bercahaya. Bukan sekadar tu. Dan semaya ni juga kata di Nabi dan berkata ia semaya. Semaya tu kecek dengan kita. Semaya tu kata kepada kita, orang hak semaya sana. Semaya kata lagu mana? Telah memelihara kedika oleh Allah seperti bagai yang kamu pelihara ke kami. Tosa bosel lama kalau kita nama mama. Tosa bosel ya kalau kita nama mek ya. Ya, Tuhan jaga dirimu, Tuhan pelihara dirimu. Supalah mempelihara aku pada hari ini. Tu doa semaya kita kepada kita. Nah, doa diri semaya kepada kita selaku orang yang mengereja ke semaya. Pria kata ni, pria doa ni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ni kita nak tahu, kita nak salah ke Tuhan, nak salah ke orang lain, jangan salah. Kita kena salah diri kita sendiri. Bapa peluang yang baik, peluang keemasan Tuhan suruh, Tuhan hantar, Tuhan buat kita ni. Nah, untuk cari kesenangan tapi kita buat mat ngai. Sia panggil nah, buat taksir, buat mudah-mudah. Napa? Aku semaya dah. Tapi kita tak selidiki semaya kita semaya saat itu sepenuh ke tak sepenuh. Semaya kita apa ni semaya kita kerja tu Tuhan terima ke tak terima. InsyaAllah kita pakai usaha nah. Kita pakai cek semula. Dia lagi ada peluang lagi, ada okat lagi. Kita bahasa kata tak erti. Tak erti belajar. Nah, tak erti kita belajar. Tak erti kita ngaji tok guru belana. Nah, anak-anak kita tak usah malu walaupun kita pun anak kita erti. Kita tanya dia lagu mana agak awal, cuba tafsir, cuba terjemah Fatihah wi abah dengar agak abah ni tak erti lagi ni. Nah, tanya anak, tanya bini. Ada kita tak erti ni. Kita berasa kata tak pandai dah dengan anak kita. Cari orang tok imam, cari tok khatib, cari tok bila, cari ustaz, belajar. Itulah. Nah, jangan malu daripada masalah bab belajar. Malu kerana nak cari benda benar adalah satu penyakit yang sangat-sangat bahaya. Nah, malu kerana nak cari benda benar. Kita kena khabar nah satu penyakit yang membahayakan diri kita. Bukan setakat dunia kita nah. Bukan setakat dunia kita tak berjaya. Di alam akhirat kita akan bertemu kederaitan yang abadi. Bila? Kerana kalau ada penyakit ni. Hak kita kena buai, jangan buai ada pada diri kita dua penyakit yang besar-besar. Satu malu kerana benar, yang kedua malah. Ni penyakit malah ni. Penyakit ni jangan buai ada nah pada diri kita. Kalau ada, tak jaya pah ke bila. Baik di sudut dunia ataupun di sudut akhirat. Tak jaya. InsyaAllah kita pakat cari tengok. Nah, ada ke tak penyakit tu pada diri kita. Baik. Apa yang dah Nabi kita kecek dia tadi? Nabi kita kata, orang yang jaga semaya. Orang yang melakukan semaya. Rukun semaya itu dengan jalan sepenuh. Semaya dia akan keluar terbit dengan rupa yang putih. Lagi pula bercahaya. Dan semaya dia tu kata kepada kita orang yang buat dia saat ni. Orang yang mengerejakan dia saat ni. Tak sabar Tuhan jaga dirimu. Supaya dengan mu jaga diri aku. Itu dia nah.
Dan orang yang tiada menyempurna akal semaya. Ni pula. Orang buat rukun semaya tak sempurna. Apa kalau tak sempurna daripada awal dia tak jaga. Perkara-perkara yang berkaitan dengan semaya dia tak jaga. Apa kalau dia tak jaga, mari buat rupa semaya pun tak jadi sempurna. Nah, tak jadi sempurna. Sebab itu, orang hak semaya, tapi dia buat semaya tu tak kena di atas jalan sempurna. Bukan jalan sah. Sah dah kada semaya dia? Sah. Tapi sempurna kada? Tak sempurna. Pasal kita kena pergi lak sempurna, bukan lak sah ni. Nah, Kemoncok semaya yang kita buat ni kena duduk di sempurna. Jangan letak di sekadar sah. Tu. Dan Nabi kata orang yang tiada menyempurna ke semaya. Apa berlaku di atas diri orang semaya tak sempurna sana? Keluarlah semaya itu, kita lagi pula kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semaya dia tu satu rupa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semaya dia tu satu rupa juga. Serupa dengan orang yang jaga tadi juga. Tapi rupa orang yang semaya tak sempurna ni, rupa semaya dia hitam. Lagi kelak, lagi pula gelap. Nah, gelap tak haji. Di mana kita alami? Di mana kita akan dapat rasa? Di mana kita boleh tahu? Apa kalau kita mati? Nampak nak? Apa kalau kita mati? Dan berkatalah ia semaya. Semaya hak kita buat tak kena di atas rupa sempurna tadi. Dia akan kata juga kepada diri kita, telah mensia-sia akal dikau oleh Allah seperti bagai yang mensia-sia akal kami. Mutasawwar salah, Tuhan tak akan jaga diri kamu. Tuhan tak akan jaga diri kamu supaya kamu tak jaga aku. Kita tahu kau dak semaya ni gapo? Semaya ni kalau kita tengok apa semaya? Nabi kita kata miftahul khazain. Semaya ni anak kunci gedong-gedong rezeki Allah. Nah, anak kunci gedong rezeki bagi Allah. Miftahul khazain. Itu semaya. Kemudian kalau lah kita semaya tapi tak kena di atas rupa yang sempurna, tak kena di atas tahap yang sempurna, anak kecil ni tak terbuka gedong-gedong tadi. Nak buka tak boleh. Nah, berarti semaya yang tidak sempurna bukan setakat akhirat kita tak boleh ambil pedah. Dunia hari ni pun kita nak ambil pedah tak boleh. Semaya yang sempurna bukan akhirat kita nak ambil, kita boleh ambil manfaat. Dunia hari ni kita boleh cek. Kita boleh rasa. Nah. Jadi dua kesimpulan. Orang jaga semaya, orang mensempurna orang yang menyempurna ke semaya. Yang kedua, orang tak sempurna, orang tak jaga semaya dan orang yang tidak menyempurna ke semaya. Dua kejadian yang Allah Subhanahu wa ta'ala kata ke Nabi kita royak ke kita. Ya nah. Itu dia. Dia kata telah mensia-sia akal dikau oleh Allah seperti bagai yang mensia-sia ke kami. Kamu dia tak suk situ. Kamu dia digulung akal dia, akal semaya yang mana kita buat tak sempurna tadi. Digulung akal dia, akal semaya itu seperti menggulung oleh seseorang akal kainnya yang buruk. Maka dipukul dengan semaya dia akal muka dia. Gulung-gulung, lipat-lipat-lipat.
Malaikat amat remah muka kita. Sebab tu orang tak jaga semaya, nur ada kadang pada muka dia. Ada kadang nur. Orang jaga semaya ada nur kadang, ada seri kadang. Dia panggil seri nah. Tengok, oh nampak cahaya tu hitam tapi seri ada. Tu orang jaga semaya. Orang yang tak jaga semaya gelap walaupun tu putih tak ada seri, tak ada nur. Ning hak kita kena takut. Ning hak kita kena using dan hak ning kita kena bimbang. Nah. Lepas tu benda ning ni kita kena cari sendiri lah. Saya ni sebagai royak mari orang panggil kata gapo? Mari katok nak wi kita khabar ya. Nah, mai royak ubak royak kena makan lagu ning nah. Kena pisah lagu ning nah. Selaku Tok Bomo ya saya ni. Kita orang sakit. Kadang-kadang si Tok Bomo sendiri pun sakit. Nah, dok royak ubat kau orang begitu sedih. Kalau Tok Bomo tak makan ubat tak hilang sepatutnya tak ji. Nah, sebab tu hari ni saya dan saya harap ibu bapa sekalian apa kalau kita tahu dan ning penyakit yang besar bagi diri kita. Tak jaya kita hidup dunia, tak jaya kehidupan akhirat kerana kita tak jaga benda ni. Awwalu ma yuhasabu fil akhirah yaumal qiyamah Nabi kita kata. Benar hak mula-mula Tuhan soal, benar hak mula-mula Tuhan tanya di alam akhirat as-solah, semaya. Sebab tu Nabi kita tekan sangat di sudut semaya. Pak kita tak boleh buat main-main lah benda besar. Tak boleh buat main-main lah benda harga tinggi. Tinggi tak tinggi semaya, besar tak besar semaya Tuhan tak bui nah kau Jibril mari tuak turun ke Nabi. Situ pada dah kita fikir. Nak royak kata besarnya semaya ni. Puasa, haji, benda-benda lain, perintah-perintah Tuhan yang lain. Malaikat Jibril, waktu turun mari ke Nabi. Tapi semaya, Nabi pergi ambil sendiri. Nabi pergi terima sendiri. Tu hak dinamakan Mi'raj. Tu dinamakan Israj. Hak kita dah baca nak tahu tu. Masuk boleh raja, bacalah Isra Mi'raj. Masuk boleh raja, bacalah Isra Mi'raj. Baca apa? Nak royak kata kelebihan dan ketinggian semaya hak Nabi ambil tu. Nah. Bukan hanya nak makan gapo nonne nak makan benda lagu tu nah. Kita kena ambil pengiktibaran, kena ambil pengajaran apa yang ada dalam kisah. Ani, bapa untuk kita nak jadi ada harga kata dengan semaya. InsyaAllah nah. Satu baik. Kemudian cuba kita turun tengok akal satu turun bawah. Akal satu turun bawah. Hak kita baca tadi tu hadis yang mana Nabi kita kata lah. Mana lafaznya ni. Anak baca lafaz hadis. Lafaz hadis bunyi dia diriwayat daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata di musannif kita Nabi ada kata man sallas salata liwaqtiha. Bagi siapa yang telah semayalah ia bagi siapa as-salata akhir satu-satu semaya. Semaya tu liwaqtiha bagi waktunya waktu semaya. Karena apa kalau sebut kata semaya dia ada waktu tertentu. Nah, sama ada orang yang hadir ataupun orang yang musafir. Orang hadir dengan orang yang musafir dia waktu tak sama. Bagi kita orang tak musafir, waktu semaya subuh ambil mana subuh kita bila di subuh dulu. Subuh ni ambil mana subuh mana? Terbit fajar sodik hingga siapa keluar fajar sodik hingga siapa keluar matahari. Tu waktu subuh. Lepas tu semaya subuh ni kita kena letak celah tu lah tu. Kena letak celah tu. Jangan dulu, jangan ke dia.
Tu orang panggil waktu dia. Bagi siapa semaya, akhir satu semaya, Nabi kata, liwaktiha. Untuk waktu dia. Bagi waktu dia. So, yang ini mengeja ke satu-satu semaya di dalam waktu bagi semaya. Zuhur, gelicir matahari, hingga sapa kepada jadi bayar suatu tu seumpama suatu. Ni saya kecek di atas dasar, bagi tak ada jela ni ada jeda, tak apa tengok je nah. Tu dia. Baik. Semaya zuhur kita letak dalam waktu zuhur. Semaya asar kita letak dalam waktu asar. Begitulah segenap semaya. So, kemudian Nabi kata lagi wa asbagalaha wudu'aha. Ni. Wa asbagalaha wudu'aha. Dan dia mengenyek semaya itu. Nah, baginya bagi semaya wa asbagha. Asbagha ni makna kenyek. Wipuah hati. Baginya bagi semaya wudu'aha ake air semayanya. Air semaya bagi semaya itu. Berarti air semaya ni pun dia kena jadi penuh. Air semaya yang mana kita nak mari semaya ni kena wipuah hati. Bahkan kalau kita tengok di sudut air semaya yang kita nak boleh air yang mana kita nak boleh ambil air semaya ni kena air lagu mana? Tak haji. Kena air mutlak. Kecek mudah-mudah gitulah. Air yang ada sifat tahuriyah. Air yang ada ring untuk boleh mengakak dan menolak kesucian. Nah, air ada sifat tahuriyah. Air yang basuh boleh menyuci. Air yang basuh pada suci diri dia boleh menyuci benda-benda yang lain. Air ni ada berapa persen? 7. Boleh bila kata pun tak ajar 7 kat. Air hujan, air mung, air telaga, air mata air laut, air sungai, air salji. Napa? Air hok 7 ning ni. Jangan jadi air mustakmal. Tu baik pula dah. 7 bagai air hok saya bila saat ni dipanggil ke air mutlak. Apa air mutlak? Air yang ada sifat tahuriyah. Air yang diri dia suci, lagi pula boleh menyuci ke benda-benda yang lain. Maka air ni, hak kita nak ambil wudu, hak yang mana kita nak ambil buat air semaya ni. Nah, jangan air mustamal. Jangan kita ambil air yang hanya diri dia bersih, diri dia suci tapi tak ada sifat tahuriyah. Karena kalau kita ambil air tu, mari buat ambil air semaya. Lepas tu kita pergi buat semaya. Sah ke tak semaya kita? Sah ke tak semaya kita? Tak sah. Bapa tak sah. Aku ambil dah air semaya. Air semaya ambil dah. Bapa tak sah. Kerana air yang kita buat ambil air semaya tu tak kena dengan cara yang telah diatur dan disusun oleh Islam. Air yang tidak ada sifat tahuriyah. Sini kita kena pergi pula. Pasal Nabi kita kecek asbara. Kena wipuah hati, kena wi kenyi sungguh bagi semaya ni wudu'aha. Akhir air semaya ni. Nah, tu diri air, diri wudu'. Lepas tu masa ambil, kita masuk satu-satu anggota tu pula pun wipuah hati. Kena wi rata sungguh. Jangan wi ada selit sepit. Jangan wi ada satu-satu benda yang mendiling ke di antara air dengan kulit. Nah, kena wi rata so, kena halusi, kena cermat lah. Tu dia. Ni hak Nabi kita kecek. Mana? Wa atammalaha qiyamaha
dan kena buis penuh baginya bagi semaya qiyamaha ake pendirinya ake qiyamnya qiyam semaya. Ya dalam qiyam ni ya ada berapa rukun kita beri pun situ. Rukun semaya ada ingat di qiyam ni ada berapa rukun? Berapa rukun ayat? Cuba kita bila takji. Berapa rukun duk ingat duk tepek di kia? 3. 1 cuba kita bila. Niat. Takbir. Fatihah. Hodok kiam tu rukun dah nah. Hodok tepek duk ingat di kiam tu. Takbir. Niat. Fatihah. Pasal Nabi kita nen, Nabi kita teke, Nabi kita halusi di sudut kiam. Pasal apa? Kerana kiam ni, jangan kita letak satu-satu rukun hodok dia kalau tak sempurna kia. Takbir tak ada beradu, duduk tengah-tengah jalan. Misal kita baca, gaduh-gaduh. Tak ada ada tamak ninuh dalam kia. Berdiri kita, tak ada tamak ninuh. Mari takbir. Sah ke tak takbir kita? Tak sah. Bangun daripada rakaat yang pertama. Duk tak tetap lagi. Duk tak dia lagi. Baca dah bismillah. Sah ke tak fatihah kita? Sah dah tak ji? Allahu Akbar. Gi ke kia? Tak ada duk tetap lagi. Tak ada duk. Tak masuk, tak sempurna lagi kita masuk dalam kia. Baca dah bismillah. Baca dah, letak dah fatihah. Sah ke tak fatihah kita? Tak sah. Sebab tu Nabi kata, wa atammaha qiyamaha. Nah, wudu kena sepenuh, qiyam pun kena sepenuh. Hak ni nak jadi ni, kalau kita tidak menhalusi, semaya supaya dengan ayat patuk padi, jalan lah ni. Tak ada sepenuh satu-satu rukun kita buat dah rukun duk dia. Nah. Fatihah tak ada esok lagi, tunuk dah, rokok dah. Waladdallin, bleh-bleh dah. Ni. Nampak tak? Satu-satu benar tu, satu-satu rukun kita kena buat wisum sempurna. Baik ni dia rukun zahir. Nah. Nabi kata lagi wa khusyu'aha dan kena sempurna ake kekosokkenyo kekosokkan semaya. Kekosokkan semaya. Apa makna kosok? Ketetapan segala anggota bagi zahir ni. Kena tetap satu-satu rukun, satu-satu anggota bagi semaya ni. Masa kita duduk oleh semaya. Payah ke semaya? Tak payah. Mudah ke semaya? Tak mudah. Semaya lah. Tak mudah, tak payah. Semua ibadat tak ada mudah, tak ada payah. Cuma kita berasa kata payah tu kerana kita duk biasa lagu tu. Nah, kita duk biasa lagu tu. Mari dengar. Sebenarnya hak ni rupa hak sebenar. Ning hak patut kita kena kerja. Benar lagu ni ya patut kita kena lakukan. Tapi ada kita tak biasa buat. Kita tak biasa lakukan. Mari dengar. Payah semaya. Mari berasa kata payah. Dah lah nah. Sebenarnya tak payah. Tu dia. Kita kena sempurna ke kosoknya kosok semaya. Wa ruku'aha dan rokoknya rokok semaya. Wa sujudaha dan sujudnya sujud semaya. Nabi kita bila sujud, rokok, qiyam, kosok. Nah, apa Nabi nak raya? Kharajat. Telah keluarlah iyo semaya yang mana kita buat dengan rupa tersebut tadi. Wahia bayda'un musfiratun. Keluar satu rupa yang putih. Satu cahaya yang putih yang musfirah. Yang berseri-seri. Yang ada nur. Satu keluar rupa yang putih yang berseri-seri. Takul, dia kata kepada kita. Takulu, berkatalah ia semaya. Hafizakallahu
Telah jagalah akidika oleh Allah. Telah peliharalah akidika oleh Allah. Kama hafaztani. Seperti mana engkau jaga akid kami. Mutasabasai lama, mutasabasai laso, mutasabasai ladah, yo sebagainya. Tuhan jagamu, supaya denganmu jaga aku ni. Pas kita nak situ lah nak. Kita nak wih Tuhan jagalah kita ni. Tu. Kita nak wih Tuhan jaga kita kena jaga semaya. Apa kalau kita tak jaga semaya, maka kita tak terjaga. Tuhan tak akan jaga diri kita. Tu dia. Ni hak Nabi kita kecek nak. Wa man sallas salata, dan sesiapa yang semaya lah ia aku akan semaya li ghairi waqtiha, bagi lain daripada waktunya. Semaya tapi tak di luar-luar waktu. Bukan tak semaya itu dalam waktu. Nah, apa Nabi kata? Atasuk lagi, wa man sallas salata li ghairi waqtiha, dan sesiapa yang semaya ia akan satu semaya li ghairi waqtiha, bagi lain daripada waktunya. Walam yasba, dan afalam yasba, maka tidak menyempurna, tidak mengenyelah ia seseorang tadi laha baginya bagi semaya wudu aha akan air semayanya. Ambil air semaya pun ambil ikut dia ya. Rata tak padu. Nah, tu dia. Walam yutimmalaha khusyu'aha, dan tak tetap segala anggotanya. Dia tidak menhasil, tidak menyempurna ke baginya bagi semaya khusyu'aha akan khusyuknya khusyuk semaya. Wala ruku'aha, dan tidak sempurna pula rokoknya. Wala sujudaha, dan dia tidak sempurna pula sujud dia. Rokok pun tak sempurna, sujud pun tak sempurna. Gapo nama lagi? Khusyuk pun tak sempurna. Kharajat, telah keluarlah ia semaya tadi, wahia padahal ia semaya hak terbit dengan sebab tak sempurna berlaku tu, sauda'u muzlimatun, tubik rupa yang hitam. Sauda, tubik rupa yang hitam, muzlimah, lagi pula gelap. Hitam lagi pula gelap. Takul, semaya yang hitam, yang gelap, yang dia kata kepada kita orang hak buat ni. Dia kata lagu mana? Dayya'akallahu, telah buat sia-sialah akidika oleh Allah. Tuhan mensia-sia akidika kama dayya'tani, seperti mana mung mensia-sia akid kami. Mutasaharaklah Tuhan nak jagamu. Mutasaharaklah Tuhan nak peliharamu. Bagi kamu seperti mana mung tak jaga diri aku. Kata di semaya. Nah, hatta idza kanat haitsu Allah, hingga apabila adalah semaya hak belah tu haitsu Allah, pada masa ia telah menghendaki oleh Allah. Duk jaga di atas kelakuan itu hingga sampai masa ia telah Tuhan khendaki. Bila sampai? Nah, biha dengan dia dengan semaya itu wajhahu akan mukanya. Tuhan rumah atas muka kita. Bila apa kalau kita kembali kelik ke alam akhirat. Ya Allah, aku semaya, ya Allah, bapa aku ni kena gini begini. Ni semaya, kamu semaya atas dunia dulu. Mai, rumah atas muka kita. Pak kita nak lagu mana tak ji? Nah, kita nak ke mana? Kita nak tupai beri. Nak ambil gapo sebagai orang yang membantu diri kita. Apa kalau kita kembali klik ke alam akhirat. Ni kita dapat reti, dapat faham daripada hadis yang mana kita belajar ni, tentang ketinggian dan keutamaan bagi orang yang jaga semaya. Nah, sebab itu kita kena usahalah. Nah, kita kena usaha, kita kena pisah sungguh-sungguh. Sebab kalau kita tengok orang-orang dulu, dia sayangnya kepada semaya ni lebih daripada segala-gala. Nah, dia jaga sungguh tadi. Gapo yang asbab membawa kepada jadi semaya dia pun, dia jom buat. Nah, dia jom buat. Tak kira apa saja. Pasal apa? Kerana dia tahu dan dia nampak nilai semaya. Kelebihan semaya yang sempurna.
Apa kalau kembali lagi ke alam akhirat. Oleh itu kita pakai usaha nah. Saya dan saya harap ibu bapa sekalian kita pakai usaha, kita pakai pisah. Semaya ini menjadi tahap yang sempurna. Itu satu hadis yang mana kita baca nah. Dan lagi naik atas pula tadi. Dan lagi disebut pada hadis. Satu hadis lagi yang mana Nabi kita ada kata. Nah. Nabi kata sesungguhnya semaya itu ni. Hak ni rupa semaya hak Nabi kita wayak ni pak kita hari ni semaya dah kau tak tahu lah. Tapi kita memang kita dak kata kita semaya dah taji. Nah, tapi kena kepada semaya hak Tuhan Nabi nuk pada. Pasal Nabi royak bahawa sesungguhnya semaya itu ialah menetapkan segala anggota dan kelakuannya dan mengkhusyuk akal dia akal anggota dan mengkhudu akal dia akal. Itu semaya. Pak kalau kita cek sini kita tak masuk lagi, tak semaya lagi lah. Allahu akbar. Nah, pasal rupa semaya hak yang diakui, semaya yang ada diri kita boleh ambil intifah, semaya yang diri kita boleh ambil pedo. Semaya hak ni, semaya hak lagu Nabi kata ni, hak Nabi kita wayak ni. Nah, Nabi kata bahawa sungguhnya semaya ni ialah ni tepat kita kenal rupa semaya. Ialah menetapkan segala anggota. Apa kalau kita takbir Allahu Akbar, segala anggota tubuh badan kita tak tergonyeh. Kenapa? Anggota zahir bagi tubuh badan kita berapa? Anggota zahir bagi tubuh badan ni ada 7. Semua anggota zahir bagi tubuh badan kita ni tak bergerak kecuali tempat-tempat yang mana Tuhan suruh. Nah, ni semaya hak Nabi kita ya. Ialah menetapkan segala anggota dan kelakuan. Kelakuan ni perangai, sifat perangai kita semasa kita duduk senada semaya. Lagu mana? Satu anggota tetap, yang kedua perangai kita pula pun tetap. Dan menkhusyuk akal dia. Khusyuk ni makna tetap juga. Dan menkhusyuk akal dia, akal anggota. Anggota kita tetap. Dan menkhaduk akal dia, akal seseorang. Menkhaduk ni hati. Apa kalau hati kita, apa kalau diri kita masuk dalam semaya? Allahu Akbar, masuk kita dalam semaya. Hati kita duduk mana? Hati kita kena pergi berkah di gapo? Hati kita kena tambah di mana? Tu khaduk. Apa kalau hati kita khaduk? Barulah anggota kita jadi khusyuk. Barulah perangai kita dia akan jadi berubah. Pah ni kita cek kita hari ni. Kita cek semaya yang mana kita kerja hari ni. Nah, kena dah kodok supa dah kodok dengan semaya hak Nabi kita semaya. Kena dah kodok supa dah kodok dengan semaya hak Nabi kita betul. Sedekah kita dah baca sallu kama raaitumuni usalli. Mu semayalah supa dengan mu tengok aku semaya. Ni semaya, rupa semaya, ibu semaya, diri semaya hak Nabi kita buat. Apa kalau Nabi semaya tetap segala anggota. Hati Nabi kita tak pergi selain daripada Allah. Nah, ni semaya. Berarti kalau tak kena di atas rupa ni, boleh panggil semaya ke tak? Dinamo semaya ke tak? Diisi kita, walaupun kita panggil semaya, tapi diisi Allah. Semaya pesen ni, semaya yang tidak ada, jamin ni kata nak selamat. Nah, semaya yang tidak ada jamin ni kata nak selamat. Itu dia nah. Sekali lagi saya baca.
Dan lagi disebut pada hadis. Hadis Nabi ni. Nabi kata, sesungguhnya semaya itu, semaya ni, ialah menetak ke segala anggota. Itu dia. Ni rupa semaya. Segala anggota kita jangan bergerak. Kecuali tempat-tempat yang mana Tuhan suruh bergerak. Dan segala kelakuannya, segala perangai, segala sifat-sifat diri kita semasa kita duduk dalam semaya, kena letak juga. Nah, dan menkhusyuk dia akan segala anggota. Anggota kita kena letak. Supalah dengan letak khusyuk cuma Arab Melayu ya tu. Dan kena menkhaduk dia akan segala anggota. Nah, khaduk mana hati. Hati kita kena tetap. Pendek kita buat kesimpulannya semaya ni kena tetap dua anggota. Anggota zahir dan anggota batin. Nah, jangan wigi kata. Ni semaya hak yang dibilik. Semaya hak yang diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, kita hari ni, kita semaya ni, kita dah buat apa? Semaya, apa kita semaya? Semaya ni, semaya apa tak haji? Kita nak jawab lagu mana? Hari ni kita semaya, nak semaya apa? Pria boleh jawab. Kita semaya apa hari ni? Bapa kita puasa? Bapa kita kurban, bapa kita buat haji. Buat haji bapa demo. Bapa demo semaya. Nak jawab lagu mana? Kita nak jawab lagu mana tu? Ayuh nak jawab ke mana ayuh? Buat Tuhan, buat Tuhan suruh, kerana Tuhan suruh. Nah, kita buat segala perintah Tuhan kerana kita nak tunjuk kata kita ni hamba Tuhan. Nak tunjuk ke hamba bagi Allah, kata aku ni hamba Allah. Kenapa? Bah kena tunjuk ni sungguhlah kata kita hamba Tuhan. Situ tempat saya naknya. Nah, kita kena tunjuk jadi benar sungguh kata kita ni hamba Tuhan. Jangan ada sifat meta, jangan ada sifat megah. Di dalam kelakuan kita dok tunjuk kata kita tu hamba Tuhan. Pasal Tuhan hantar kita mari ke alam dunia ni tujuan yang utama gapo? Untuk memperhamba ke diri ke dia. Untuk kita ni jadi hamba dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ning hak utama. Maka Tuhan nak tahu, Tuhan nak tengok, Tuhan nak kelih. Kata kita ni sungguh, kata sungguh, di atas nak jadi hamba Tuhan, Tuhan puji satu benar, Tuhan tegah satu perkara. Kalau orang yang diri benar-benar dia tu jadi hamba Tuhan, dia kena buat benar hak Tuhan suruh. Salah satu daripada benar hak Tuhan suruh kita gapo? Semaya. Aku nak tengok ni, aku perlu semaya ni, pria boleh semaya. Semaya dia, setara mana dia boleh kerja. Kenapa? Pasal yang boleh saya tengok situ, nak mari ukur dengan semaya hak kita semaya hari ni. Nah, nak mari ukur kata kita hak semaya kita dah buat 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Kena dah kodok dengan hak Nabi kita kata. Turun pula dah. Nabi kita kata semaya ni ialah menetap ke segala anggota dan kelakuan. Turun pula. Tak lekat kat mana tu? Ya? Ya kita besar dia berat. Apa dah insya-Allah dah?
Tak ada sikit tu. Nabi kita kata semaya ni ialah menetap ke segala anggota dan kelakuan. Kelakuan ni hati lah. Sifat bagi hati. Hari ni cuba kita fikir tak Haji. Kita tak usah hitah orang lain tak Haji. Kita hitah kita ya. Saya hitah diri saya tak Haji. Hitah diri tak Haji. Allahu Akbar. Hati kita dari mana tu? Hati kita dari mana? Girato. Tak tahu kata nak ingat di gapo. Kadang-kadang hingga siapa terlupa. 3 ke 4 dah ya aku semaya tak ni. Tercer dah tu. Karena hati kita ingat. Tak tahu kata ingat di mana dah semaya. Berarti hati kita tak tetap. Nah. Kelakuan kita juga pun tak tetap. Patut semaya kadang tu. Di sisi tu tak dibilai ke semaya lagi. Semaya yang sepenuh lah tak Haji. Walaupun kita panggil kata kita hari ni dah semaya. Nah, walaupun kita kata kita dah semaya. Tapi di situ bukan semaya lagi nah. Bukan semaya yang boleh tolongmu selepas pada kamu mati. Ni yang kita takut tak Haji, hak sungguh. Nah, sebab tu kita kena pakai risau lah. Di sambil tu kita setiap perbuatan, setiap ibadat yang kita buat, kita kena harap kata Tuhan terima. Ni cara. Apa kalau kita dah kerja amal ketaatan, apa kalau kita dah buat amal kebaikan, kita kena yakin, kita kena harap kata Tuhan terima. Di sambil tu kita kena rusing, takut Tuhan tak terima. Harap kata Tuhan terima, bimbang dan takut Tuhan tak terima. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kata dalam sepotong hadis, semaya ni kalau kita hidup 60 tahun kita duduk semaya. Kalaulah Tuhan terima 2 rakaat ya. Cukup dah untuk kita nak ambil kebahagiaan dan kesenangan dalam akhirat. Hak duk using-using 60 tahun kita semaya 2 rakaat pun Tuhan tak terima. Ni sebab tu di dalam amal ketaatan tak kira apa saja, apa kalau kita buat, harap kata Tuhan terima. Tapi kita kena takut Tuhan tak terima. Tu kena beripung situ tu nah. Baik. Tengok akar 2 tu orang bawah. Gapo yang kata akar 2? Dia wayak lafaz hadis kita baca saat ni nah. Kedua dia kata lafaz hadisnya bunyi innamas salatu. Nabi kata innamas salatu sungguhnya semaya ni tamaskunna. Nah. Itu dia. Tamassakunna wa tawadhu'un wa tadarra'un. Wa tadarra'un. Ni semaya. Kalau orang ngaji di sudut bahasa dia innama ni dia panggil adatul hasri. Satu kalimah untuk hasa, untuk satu ke. Semaya kena lagu ni. Tak kena lagu ni, tak lama semaya. Tu dia panggil innama. Nabi kita kecek dengan innama. Nah. Nabi kata innamas salatu, bahawa sungguhnya semaya ni. Semaya yang kita boleh ambil intifak, boleh ambil pedah di alam akhirat, ialah tamaskunna, ialah menetapi segala anggota, wa tawadhu'un, dan menetapi segala hati. Tawadhu' hati kita jadi tawadhu', hati kita jadi tetap. Wa tadarra'un, tadarra' ni pun makna hati juga. Tetap hati. Itu semaya. Nak tengok perkataan Nabi ni, tengoklah dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang pertama, muka surat 158. Karengi bagi Imam Ghazali. Imam Ghazali buat tubik. Ambil hadis ni letak dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu dia nah. Dah tu semaya nah. Apa kita kena fikirlah. Hari ni kita semaya dah doa, kita cek diri kita sendiri. Lepas tu nak buat lagu mana, cara mana nak
Nak masuk dalam semaya hak Nabi kita ayat. Nah, semaya yang ada orang. Kalau kenal lagu ni ada orang selalu ada. Apa kalau kita buat semaya, orang tengok ada kehebatan, orang tengok ada kegumai pada diri kita. Karena kita ni iman. Sebenarnya kita orang Islam ni iman. Tapi hari ni ada kehebatan dalam diri kita orang Islam? Ada kehebatan? Ada, apa tak ada? Karena kita tak jaga di sudut amal Islam. Tak jaga. Nah, tak jaga. Sebab tu hari ni kita kena jaga. Terutamanya kita jaga semaya. Apa dah nah? Dua hadis kita belajar hari ni tak haji. Kemudian cuba kita naik ke atas. Tengok atas pula. Kata musannif kita rahimahullah, dan tok kalau melihatlah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu masa Nabi kita tengok, Nabi kita kelih akal seseorang laki-laki bermain-main dengan jangguknya. Mana dia duk main dengan jangguk, duk luruh jangguk. Semasa berada di dalam semaya. Diri rupa nampak duk dalam semaya, tapi tangan duk luruh jangguk. Nampak tak? Satu masa Nabi kita duk berhati, Nabi kita kelih. Lalu Nabi kata, maka sebedanya Nabi kita kata, jikalau khusyuk hati laki-laki ini, kalau hati orang ni ada khusyuk, saya khusyuk segala anggotanya, tentu dah anggota dia tak bergerak. Kalau hati dia tu khusyuk, tentu anggota dia tak bergerak. Nah, nampak tak tu? Pendek yang Nabi kita kecek nah. Orang ni tak khusyuk ni. Mucir mana? Kalau kita kecek apa-apa. Kalau hati kosong tangan dia. Bote tangan dulu jangguk ni cer atau hati dia tak kosong dah tu. Gapo kita boleh ambil pengajaran dan pengertian daripada perkataan Nabi ini. Satu, takji. Kita reti gapo takji? Boleh reti gapo dengan perkataan Nabi ini? Nabi kata kalau kosong hati, anggota tetap. Anggota pun kosong. Satu kita reti mudah-mudah ya. Kenyataan dan keterangan bagi satu-satu orang nak baca hati, tengok zahir. Nak baca batin, nak tahu kelih kata molek, tak molek, uduh, tak uduh, diri hati dia tu. Tengok zahir. Ni satu kita boleh higat. Kita boleh ambil. Orang duk kata, mu tengok aku lagu ni pun tak kena ni. Hati aku lagu mana, tak tahu. Dok boleh baca di PA perangai. Kalau tangan duk jamuh, duk ambil barang orang. Misal, ni saya kecek dengan jalan umum ni. Padahal Nabi kita kecek di sudut semaya ya. Tapi Nabi kecek dengan jalan umum. Nabi kata kalau hati dia kosong, anggota akan tetap. Kalau hati dia molek, anggota zahir pun turut jadi molek. Nah, berarti orang dia kata, mu tengok aku, tengok PA perangai aku dah lagu ni, hati aku molek, tak kena baca, tak kena dah. Kalau dia hati molek, PA perangai dia tu molek. Dia hati molek, tangan tak ambil bagi orang. Dia hati molek, mulut tak kata kau orang. Mulut dah kata lepung kau orang. Boleh bayar dah tu. Kata hatimu jahat. Nah, mu dok pakai seluar pandok, pakai topi sudu. Mu dok tunjuk PA tak comel tu. Itulah bayangnya hatimu tak comel. Nah, ni satu kita boleh ambil erti. Nak tengok batin, tengok zahir. Akak contoh mudah-mudah. Kita nak tengok rumah ni dia siap tak siap. Bersih tak bersih. Jaga tak jaga kebersihan. Tengok di mana. Buka pintu pagar tengok reti clear. Oh rumah ni selegok tabak ni atas ni. Cer mana?
Tak ada kena buka pintu kita tengok. Mari sipai kau tak sipai, mari duduk lagu mono kain buruk. Tak kena tengok situ kali. Buka pintu pagar masuk tu baca boleh dah. Tengok di luar pagar dia. Kalau orang yang bersih sungguh tomoh dia, pintu pagar dia tak boleh duduk. Dia kena cuci juga. Kalau yang di pintu pagar selera tabuk, cerah tu umum tak kena kecek dah. Nampak? So betulah kita manusia. Nak tahu kelih hati tak kena belah dada, tengok hati. Tengok anggota zahir pun boleh baca dah kata hati molek kata molek. Pasal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi tengok orang ni dok main janggut oleh semaya. Tangan dok luruk janggut oleh semaya. Nah, Nabi kita kata, kalau orang ni hati kemah, hati khusyuk. Nasihat jadi khusyuk anggota dia. Anggota dia pun turut jadi tetap. Anggota semasa semaya bukan tepat dia duduk di janggut. Nah, anggota duduk di ni tangan ni duduk mana? Duduk di bawah dah dah. Anggota dia tangan tu. Pak kalau hati dia tetap masih kena duduk situ. Nah, ini Nabi kita kata, jikalau khusyuk hati laki-laki itu, nasihat khusyuklah segala anggotanya anggota bagi seorang. Maka menyatakan oleh Nabi, Nabi kita royak, Nabi kita nyata, Nabi kita tereke bahawasanya khusyuk anggota itu, ketetapan diri anggota kita tu setengah daripada khusyuk hati. Setengah daripada khusyuk hati. Anggota ni anggota zahir 7 tadi lah. Nah, anggota zahir 7 tu. Mana 7 kita boleh bilai kalau tak haji? Telinga, mata, mulut, lidah lah mulut ni nak. Tangan, kaki, farak, apa lagi? Hidung. Hidung. Duduk atas pala, duduk di pala saja tu berapa tak haji? 4, 5. Nah, 5. Telinga, mata. 2, hidung 3, 4, mulut 3 lagi di bawah, tangan, farak, kaki. Tadi ana. Ni anggota zahir. Kalau hati kita kemah, hati kita khusyuk, hati kita tetap, hati kita terikat kepada Allah, demon ni juga pun turut terikat, tak bergerak kecuali tempat yang mana Tuhan suruh. Kata Nabi, maka menyatakan oleh Nabi bahawasanya khusyuk anggota itu setengah daripada khusyuk hati. Dan tidak sempurna semaya dengan ketiadaan khusyuk. Semaya kita tak sempurna. Nah. Semaya kita tak akan sampai tahap yang sempurna kalau kita semaya tak ada khusyuk. Maksud khusyuk 2 anggota hati dan anggota zahir. Tak sempurna semaya. Semaya tapi semaya tak sempurna. Tu dia nah. Aku satu muka tu pula tak haji nah ada tu nah. Tengok aku satu tu ke bawah. Lafaz hadisnya ialah bunyi ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'bathu bi lihyatihi fi shalah. Kata dianya, Nabi kita kelih, Nabi kita tengok, ada seorang laki-laki yang bathu sedang bermain-main, bilih yatihi dengan janggut dia. Duk main, duk luruk janggut lah. Ramah juga kita ni lah. Duk main dengan janggut. Bagi orang janggut ada lah. Lain daripada janggut pun banyak lagi anggota tempat-tempat yang kita boleh main. Salah satu daripadanya, duk tengok bunga sejadah yang mana kita dah hafal. Duk tengok mata. Nampak kosong dah, nampak tetap dah, tapi hati duk bila. Apa jadah aku ni? Tubik bunga lagu ni. Duk bila dah. Sebab tu dia pandai demo ni. Sebenarnya lapik ni. Benar-benar lapik semaya ni sunat. Tapi pandai untuk demo nak menghilang kekosongan dalam semayanya, mari buat hiasi. Mari buat hiasi, mari buat bunga pula dah.
Mari berbunga tu, bunga ni. Nawi hati kita tu terikat dengan benda yang ada di hadapan kita. Nah. Kalau mozek gini, tak ada apa kali. Tak ada apa. Baik tak apa kita kata nah. Hati tak pergi juga situ. Tapi walaupun tak apa, dia hati kita pergi kot lain pula dah. Payuh hati ni nah. Kena berpagam molek. Kena berpagam molek. Walaupun dia pergi, kita elok. Dia kena ajar. Tubik pagai elok. Masuk semula tubik. Lama-lama dia gerak tak apa. Boleh lepas dah lah. Ya kita kena ajar lah. Kena ajar. Nabi kita kata, Nabi kita tengok satu orang laki-laki ya'bathu bilihiyatihi sedang bermain dengan janggut dia fi solah dalam semaya. Faqala, maka Nabi kita kecek, Nabi kita kata, lau khasha'a qalbu, kalulah telah khusyuk oleh hati, lau khasha'a qalbu hada, kalulah khusyuk hati orang ni, la khasha'at jawarihuhu. Nascaya anggota dia pun tu jadi khusyuk. Nah, khusyuk hati, khusyuk anggota. Berarti anggota tak khusyuk, bui keterengi, bui kenyataan bagi diri kita, kata hati dia tidak khusyuk. Itu dia. Tengoklah dari kitab Ihya Ulumuddin juga, sama hadis tadi ya ni, duk jilid pertama, muka surat 158. Habis. Apa yang dah tenang? Gerti dah keadaan ni? Kita boleh gerti berapa hadis hari ni? 2, 3, 4 hadis kita belajar. Nah, tetap keutamaan dan ketinggian. Kelebihan. Orang yang semaya yang sempurna. Orang yang memelihara ke semaya. Apa tu? Ada berada gapo lagi tak haji berasa kata nak tak faham. Kalau faham dah kita nak sambung sikit lagi tenang. Kok mana kita belajar saat ni? Masuk kita belajar ni, kita nak baiki diri nah. Hari ni kita kena taruh niat. Semualah saya baik, ibu bapa pun baik. Jangan kita hanya niat mari nak tahu. Nah, jangan kita belajar hanya sekadar niat hati kita nak tahu. Kita niat, kita mari belajar ni, kita niat nak baiki diri kita. Nah, kalau aku main ngaji ni kerana aku nak baiki diri aku ni. Kat mana tempat tak kena, nak buat jadi kena. Di mana tempat aku tak tahu lagi, aku nak cari guru, nak pergi tahu. Kosak nak baiki diri nah, jangan kosak nak tahu. Kalau kosak nak tahu, tak tubik amal ketaatan. Dan tidak terbaiki amal dia yang mana kita buat. Kita kena pasal niat molek. Pasal Tuhan ni, ia mengikut di atas amal dia. Tuhan akan memperlakukan diri kita mengikut di atas niat kita. Kalau kita niat lagu mana, Tuhan akan kontrol, Tuhan akan tadbir diri kita mengikut niat kita. Nah, sebab tu saya dan juga saya harap ibu bapa sekalian kita kena pasal niat kita nak baiki diri. Insya-Allah nah. Tak ada nak beli pahala tu nah. Nak pergi sikit lagi, kada apa lagi ni. Hak ngaji sat ni, hak kita tak faham ngaji sat ni. Berasa tak erti, berasa tak nampak lagi weh. Boleh tanya insya-Allah. Gana? Takut-takut peheda. Kalau takut-takut tak peheda mana ngaji saning lah. Kalau peheda kita nak pergi sikit lagi. Karena kalau kira masa pun ada lagi 15 minit. Nah. Boleh. Kalau bahasa itu pasal kita berhenti setakat tu kita buka peluang nah. Buka peluang untuk soalan boleh sikit. Mana saya boleh jawab, saya jawab. Kalau jawab semula insya-Allah. Gana? Tak nyata. Assalamualaikum. Dia masalah bab salam ni. Assalamualaikum boleh. Salamun alaikum pun boleh. Nah, hak talihnya alaikum salam. Kalau tak silap ingat saya. Boleh tak ada apa. Dia bui cuma tak nyata. Kau pakai tak bui langsung. Salamun alaikum. Dia tak bunyi ni kadang-kadang telinga kita tak nyata.
telinga kita tak molek. Dia boleh takwil banyak tu. Dia buih dah. Boleh jadi telinga kita tak dengar sebut dia. Dengar-dengar salamu selalu. As tu kita tak dengar. Boleh jadi kita takwil lagi. Kita takwil lagu tu lagi. Nah, pasal dia pergi baca koho assalamu. Betul as tu. Dia pergi baca koho. Bahkan kalau dia tak baca, tak kedekanlah kata dia tak baca. Nah, pun tak ada jadi punah lagi. Tak ada jadi punah lagi. Buai alif lam, pergi baca salamu, tak apa lagi. Tak punah, tidak membawa kepada jadi punah lagi lah. Lepas tu, dah tu nah. Gana. Tak apa. Tak ada jadi masalah. Tak apa. Dia masalah. Dia tak boleh berhubung dengan najis. Ni kira kata diri dia tu semua najis. Nah, semua diri dia supaya kata dalam kitab ni juga kata silap nah. Masalah kita ikat apa nama? Tali di anjing tu. Lepas tu kita mari tanggung. Kita tanggung najis. Faham masalah duduk semaya sekali tu bukan tanggung. Kita kena faham makna tanggung dengan setuh pula. Nah, tanggung ni berarti benda tu duduk atas pada kita. Tu makna tanggung. Supaya kata duduk atas jadah tulah ni kita jijak. Jijak tak ada masalah, bukan masalah tanggung. Pas supaya kita kata orang yang tak pandai menyuci lah, supaya orang gila lah kita cek mudah-mudah nah. Orang gila. Tubuh dia tu bukan suci, bukan najis semua. Nah, cuma betul pak kita kata kecing berok tu ya tak basuh, tak gapo tu nah. Tapi tubuh yang lain suci lagi. Tak apa. Tak apa. Tak apa, tak ada jadi masalah lah. Kalau dia giduk-giduk kaki kita, tu nama menanggung lah tu. Kalau kita dah semaya kat dia, dia gijijok kaki kita. Nama kata kita menanggung najis dah. Tu menanggung najis dah. Hak menanggung? Tak batal lah. Apabila menanggung najis batal dah. Tadi dah. Pan najis ke tak tubuh dia? Yakin kata najis? Kecing bukan situ. Kecing bukan di tubuh, kecing duk lain. Kecing duk di zakar no. Payah mari tepuh sini. Kalau kita yakin kata najis tak boleh. Kalau kita yakin kata tubuh dia tu najis, tepuh kita tak boleh. Kalau kita yakin. Nah, kalau kita tak yakin, tak apa. Ya masalah bab. Sebab ya masalah pasal keyakinan ni pun kita kena itu juga. Kalau kita yakin kata tak haji ni najis dah ni, maka tak boleh dekat dengan tak haji, tepung tak haji patah dah. Tu. Pasal hati kita geduk kata najis. Kalau kita tak tengok, cuma kita syok. Kita kena pandai beza. Syok dengan yakin yang lain. Syok yang kata najis, jangan pakai lah. Pekoh ni tak boleh pakai nak ada syok. Syok tak haji najis ni. Pasal saya dekat dah. Tak boleh. Kalau tepung tak haji, tak apa lagi. Kerana syok. Di sudut amal ketaatan, di sudut amal ibadat ni, ia boleh pakai zon dengan yakin. Kalau syok tak apa. Tu kaedah Islam. Kaedah boleh pakai lah. Kaedah syok ni. Abang yang kecil ni bau. Duduk di mana apa bau? Nah, bau tu betul mana tak haji? Betul mana? Tu betul lah duduk di tubuh dia. Tapi juzuk mana tempat yang dia najis? Nampak? Kenapa hal tu?
Juzuk mana tepat hak najis tadi. Kau semua suti tubuh dia najis habis dah. Kena air kecil habis dah. Kalau kita yakin kata semua tubuh dia kena air kecil habis, ataupun tak boleh sungguh dah lah. Gana? Iyalah kalau kita berasa kata kain dia tu najis, tepung kita tak boleh, tepung dengan najis. Tepung dengan najis. Sebab tu saya kata saat ni, tengok hati kita tu duduk di mana. Kalau kita syok, kalau kita syok, kata kain dia najis, tak apa lagi. Kalau syok kata, bang hacing ni kain baju dia ni kena air kecil apa. Syok, bukan zon, bukan yakin. Nampak nak? Maka tak apa lagi, tak punah lagi. Itu kita tepuh dengan dia tu. Tak punah lagi. Kerana masalah bak dalam pekoh, dalam Islam kita ni, pekoh, jangan, dia tak boleh nak pakai syok dengan zon. Syok dengan wahai. Kalau kita boleh pakai, boleh ambil buat kira, zon dengan yakin. Kalau kita zon, kata kain dia kena air kecil. Zon kata kena najis lah kita letak nak. Kain dia tu dah najis. Maka kita tepuh. Punah dah semaya kita. Punah semaya kita. Itu kena tanya hati kita. Dia masalah bak zon ni, kena tanya hati kita. Hati seseorang tu, hati kita berat ke mana? Kalau hati kita berat kata kain dia tu kena najis dah. Hati kita berat dia kena najis. Najis. Bau ni bukan baju ni. Tubuh dia apa? Zon. Apa ni? Sok-sok dia panggil. Maka tu tak apa lagi. Sebab tu dia ni ya peribadi diri sendiri. Kita duduk di mana? Hak tu kena tanya hati kita. Zon ko, syok ko kita yakin. Pasal kita nak ukur diri kita ni. Dengan bau tu, boleh jadi bau dia tak basuh. Boleh jadi bau tu duduk di kain dia. Orang panggil boleh pergi belakang tu. Lepas tu hati kita nak berat di mana? Kalau berat syok, syok. Kalau kita berat Z lah kita pakai. Tu tanya hati lah. Dia pasal kita buat hukum diri kita sendiri. Lepas tu, tak ada nak ada apa lagi? Pria ada apa lagi? Tak ada dah. Lepas tu gitulah saya seru. Terutamanya diri saya lah. Terutama diri saya. Dan saya harap ibu-ibu bapa semua pun. Kita bakal beki lah. Kita bakal beki diri kita. Kerana tujuan kita lama satu sekalinya kita nak kesenangan. Dan kita nak kepada kejayaan. Nak kepada keredaan Allah. Maka kita tak ketemu dengan keredaan. Kita tak ketemu dengan kesenangan. Kalau kita tak usaha, tak pisah di sudut amal ketaatan ke Tuhan. Sebab tu, hak kita paling takut sekali Tuhan soal kita di alam akhiratnya, bukan di sudut tak buat amal. Bukan di sudut kita tak buat amal ketaatan. Hak paling takut Tuhan tanya kita di alam akhirat, buat amal dah kena di atas jalan taksir. Ni yang takut sekali. Semaya dah, baca Quran dah, sedekah dah, tapi taksir. Apa makna taksir? Buat mudah-mudah. Orang panggil kata kita buat semuanya nawi lepas-lepas ya. Buat main-main. Hak ni hak paling takut sekali tak haji. Di sudut tak buat amat satu tangga, Tuhan marah. Buat amat nawi lepas-lepas satu tangga pula. Sebab tu apa kalau kita duduk dalam medan buat amal ni, kita kena usaha pisau jadi sepenuh. Kena cabut sifat taksir pada diri kita tu. Ni cara untuk kita nak dapat keredaan. Dapat orang panggil mardatillah. Yang mana kita duk berbangga-bangga kata kita akan dapat kejayaan dan keredaan Allah di alam akhirat. InsyaAllah kita bakal usaha nah. Jadi apa saja saya baca pada hari ini sekiranya ke hak mana kita boleh ambil pedo, boleh ambil fikir, kita pakai fikir bersama. Hak bahasa kata kasar bapa ngajar ini, maaflah hak tu kejahilan dalam suri pada saya nah.
Ada saya minta maaf daripada hujung rambut hingga tapak hujung kaki. Maksud saya bukan nak kata demo, maksud saya katok diri hati, katok diri sendiri. Nak wis sedar, nak wis khabar. Nah, ya orang kita ni kalau tak katok dia tak boleh pergi. Nah, dia kena katok baru berasa. Wi pedih tu baru ada bahasa nak buat. Insya-Allah lah gitulah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الله أكبر غفر الله 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 أكبر غفر الله 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 يا غفر الله الله أكبر غفر الله غفر الله غفر الله غفر الله غفر الله الله غفر الله غفر الله يا غفر الله غفر الله غفر الله غفر الله maaf belaka tu nah غفر الله غفر الله غفر الله غفر الله غفر الله لنا غفر الله لنا غفر الله غفر الله الله أكبر غفر الله غفر الله لنا الله غفر الله غفر الله لنا غفر الله غفر الله غفر الله الله أكبر غفر الله غفر الله غفر الله لنا غفر الله غفر الله غفر الله غفر الله غفر الله غفر الله لنا غفر الله غفر الله غفر الله لنا أهلا يا غفر الله غفر الله غفر الله الله غفر الله الله أكبر غفر الله غفر الله لنا غفر الله الله غفر الله الله أكبر غفر الله غفر الله غفر الله الله أكبر تقبل الله غفر الله الله أكبر غفر الله غفر الله غفر الله لنا ولكم وعليكم السلام تقبل الله منا ومنكم غفر الله لنا ولكم وعليكم السلام تقبل الله أكبر غفر الله غفر الله أيوه غفر الله لنا ولكم معاذ يا الله أكبر ini mana ya